Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Wa ma taufiqi wa ikhtisami illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada pengacara majlis Muhammad Datuk Cikgu Azman, Ahli Parlimen Padang Serai, yang berbahagia Ustaz Syarudin bin Ibrahim, yang di-Ketua PAS kawasan Padang Serai, berbahagia Datuk Ustazah Siti Aisyah, insya-Allah bakal adun membawa pulang lagi sekali. Sahabat saya secara umum, juga calon N35 Dun Kulim, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada petang ini, walaupun dalam keadaan cuaca hujan, namun semangat tuan-tuan dan puan-puan untuk kekal bersama ini insya-Allah akan menjadi isyarat kepada kemenangan Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, saya mohon maaf tadi terlewat sikit sampai kerana pergi melawat ada Pak Long Mut di Pekan Lunah yang kemalangan pagi tadi. Dia kemalangan, dia tak teruk, tapi saya tanya dia punca apa kemalangan tu. Dia cerita waktu dia nak pergi solat subuh, sampai ke satu simpang, dia terkejut ada gambar jin. Kepala saja, badan tak ada. Saya kata gambar siapa? Dia kata jin Walanon. Jadi kebetulan dia terkejut, terkoyak minyak motor, terus pilangak kepala Walanon, tak ada kepala. Jadi saya minta SPA jangan marah Pak Long tu, ini bukan sabotaj, ini gangguan jiwa. Jadi ada lagi tak kawasan ni gambar tu? Ada tak ada? Dia tak trending pun tapi ada. Baik, tak apalah, yang tu dia nak ada ke tak ada, baik pergi kat dia. Apa yang penting sekarang untuk kita, khususnya rakyat di kawasan Parlimen Padang Serai yang ada dua dun ni, kita kena jadikan pilihan raya ini, kerusi-kerusi yang ada, kita kena jadikan kerusi yang akan menjumbang kepada pembentukan kerajaan baru, Perikatan Nasional di negeri Kedah. Boleh tak boleh? Mudah faham orang kawasan ni. Saya di Lunah ni 2 kali dah Pudin mai. Saya tak tahu pasal apa Pudin minat sangat di Lunah ni. Dia bekas ada Lunah, sudah kata. Malam tu Pudin mai di Taman Semarak. Ramai tuan-tuan, 70 orang. Bergelak pasal apa? Betul lah 70 orang. Dengan eskort polis depan, belakang, tengah. Nasib tak ada helikopternya. Kita ni duduk di Lunah ni risau dah. Mampu dah Pudin mai. Pudin mai malam ni habis dah. Kita pun tanya kawan-kawan kita, berapa yang ada? Dia kata ramai sungguh, 70 orang. Itu tak tolak lagi dengan polis pengiring tepi tengah, tolak lagi dengan jentera, kira pi kira mai adalah 32 orang. Hak tu je orang mai dengar ceramah Pudin. Kemarin Pudin mai lagi. Dia dengar laporan, katanya nak pergi semayang Jumaat di Masjid Taman Angsana. Tengok-tengok bendera PN banyak, tak jadi Pudin pergi semayang. Baik. Apa yang saya tertarik, sewaktu ucapan Pudin, masa dia mai ke Taman Semarak tu, dia kata, saya ni ditugaskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerja saya untuk datang ke Kedah, kemudian saya kena pantau tiap-tiap loji ayak yang diamanahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sejak bila Pudin jaga loji ayak? Dia jaga loji ayak ni, tapi tengok loji ayak Pelumbang siap tak? Loji ayak yang 5 yang dibuat tu siap ke tak? Sebab tu saya katakan dia, saya Pudin ni bukan Menteri Dalam Negeri, Menteri Dalam Menteri, semua dia nak buat. Loji ayak pun nak jaga, bab hal keselamatan negara pun nak jaga, sehingga kan kawan-kawan kita yang dalam PDRM malu ada menteri yang macam tu. Sepatutnya fokus jaga keselamatan negara, jaga pencerobohan sempadan negara. Itu yang patut dia buat. Tapi dia tak buat yang tu.
yang dia fokus nak jaga negeri Kedah. Nak jaga apa? Parlimen Kulim bertanding pun kalah berapa Pak Long? Kalah berapa? Berapa kalah? 13,000 lebih kalah. Dah kalah nak tunggu apa lagi? Baliklah pergi duduk di KL tu. Jaga urusan yang sepatutnya. Tapi tak apalah, dia minat sangat Luna, mai sini, tak ada masalah. Kerana nak bertanding tu dia punya proksi dia, kawan baik dia. Sekali lah dengan Cikgu Man dulu kami semua. Kawan baik lah tu. Ya, Cikgu Man jangan tak mengaku pula Pudin sabar. Tadi dia pandai balas Pudin. Ya, dulu saya duduk lawan Pudin, sokong Pudin. Alhamdulillah Cikgu Man dah tobat dah. Lega dah, saya tengok sejuk hati dah. Dia bantai Pudin. Tadi saya duduk tengok dia ucap, ingat nak bantai Pudin ke tak bantai? Bila dia bantai tu Alhamdulillah. Baik. Dalam waktu yang sama, pimpinan kita di negeri Kedah ni, Datuk Seri Sanusi diserang hari-hari. Siang, malam, pagi, petang. Apa saja isu yang melibatkan MB kita, walaupun contohnya dia jumpa MB, gambar MB umur 2 tahun, pakai seluar pendek pun dia akan kata MB Sanusi ni pakai tak senonoh. Teruk macam tak ada apa. Tangkap siap usaha politik, tangkap pengurusi CEO MBI, suruh esko pergi bagi keterangan. Kemudian pegawai-pegawai kerajaan ni disuruh, dipaksa ke SPRM untuk memberikan keterangan. Tak pernah lagi jadi dalam sejarah pentadbiran negara sebuah kerajaan negeri ditekan dengan begitu teruk, seolah-olah Datuk Seri Sanusi ni dia menang, dia terus jadi Perdana Menteri Malaysia. Sampai macam tu sekali. Sebab tu jangan risau, jangan bimbang. Tekan bilah macam mana pun, kalau macam ni lah sambutan rakyat khususnya di Parlimen Padang Serai 12 hari bulan. Kalau Ustazah dia kata nak tinggal 2 batu nisan, tak ada batu Ustazah, 36 kita menang di negeri Kedah. Boleh tak boleh? Boleh. 2 hari lepas aku kena serang teruk nak mampu. Selepas MB saya pula kena. Dah kebetulan saya ketua penerangan negeri. Dia sebar video. Satu Malaysia, calon Don Lunah tolak warga mah. Saya kata mampulah aku. Kan? Tak apa, saya nak tengok berapa ramai yang dia siarkan, berapa banyak video yang dia post. Dalam TikTok saya tengok dekat 1 juta. Saya tengok dalam Twitter pun ratus ribu. Banyak yang dia sebarkan video tersebut. Kemudian saya kata tak apa, saya bincang dengan peguam, pasukan peguam saya bincang. Selepas dia siarkan video 19 second daripada keseluruhan video tu, kemudian saya panggil wartawan. Kerana malam tu TV3 siarkan lah, masuk berita utama. Dah nak sama popular dengan MB lah. Dia siap berita utama. Tak apa, saya telefon TV3. Nama kawan tu Kumaran. Anik, besok malam ni mesti mari, saya mau jawab. Dia kata tak boleh mari, ada hal. Kena mari, kalau tidak saya tak mau jawab. Dia pun main. So saya buat sidang media di Pasti Taman Ria. Saya sebut kronologi kes tu. Saya cerita perjalanan kes tu. Kau boleh tengok dalam TikTok ada. Kemudian saya berikan peringatan tegas. Saya bagi tahu siapa yang terlibat menyiarkan video tersebut, mengarang cerita, komen, saya akan saman setiap seorang 10 juta. Maknanya saya akan saman 10 orang 100 juta. Cukup tak untuk dua-dua ni salah? Cukup tak cukup? Habis pakat padam habis video malam tu. Saya cek balik, tengok link tak ada, tengok kawan lu tak ada. Jadi inilah cara mereka menjalankan propaganda jahat. Bila mana mereka tahu pilihan raya khususnya di Kedah ini mereka tidak mampu untuk menang walaupun 1 kerusi, maka dibuat kerja-kerja jahat ini untuk merosakkan imej calon-calon Perikatan Nasional. Dan mereka akan guna apa sahaja taktik jahat dan kotor dalam masa beberapa hari lagi sebelum menjelang pilihan raya. Jadi menjadi tanggungjawab semua tuan-tuan dan puan-puan untuk kita berusaha bersungguh-sungguh kali ini
Kita tak boleh leka dah, tak boleh nganik dah. Walaupun di setengah tempat kita rasa dah selesa, kerana mereka tidak akan berhenti, tidak akan slow dengan gerakan-gerakan jahat ini kalau kita tidak mampu untuk bertahan sehingga hari 12 hari bulan. Boleh tak boleh tuan-tuan berjanji kita kena menangkan kesemua dun di Kedah? Boleh tak boleh? Semangat kena ada. Nak lawan ni bukan senang. Lawan jin walanon. Cik baiklah kami ni tak keluar lama dah ni dah. Sahabat saya Ridwan ada semua. Kita keluar tinggal di awal. No? Saya awal lagi keluar 2007 dah tinggal dah. Dia Cikgu Man lambat sikit. Tapi hampa jangan tanya kami ni biasa kena ke tak? Lambat faham. Cikgu Man nampak jambu pada saya lagi. Hang kena tak Wan? Tak ada, yang tu tak kena. Kami ni antara golongan yang terselamat daripada malapetaka yang di luar tabi. Tak ada. No? Sebab tu kami boleh bagi jaminan tidak ada video, tidak ada rakaman benda-benda yang tak sepatutnya ada. Jadi cukuplah setakat itu saja. Sekali MB kita mai pula, kita nak dengar amanat daripada dia. Saya cuma minta dan rayu kepada semua jentera. Kami semua di peringkat depan ni, pimpinan, calon-calon, kita tak ada sumber macam mereka. Kita tak ada. MB tak sampai lagi. Suruh sambung lagi Ustaz. Nak cakap apa-apa Ustaz? Baik. Kemudian kalau sambung saya tak boleh tutup suruh sambung. Kemudian kalau orang tanya kita, kenapa kita kena tolak kerajaan dua alam pimpinan Anwar Ibrahim? Yang pertama, janji dia dalam manifesto dia tak ikut langsung. Antara janji dia dalam manifesto, kalau mereka menang dan mereka menjadi kerajaan masa pilihan raya ke-15, dia bagi tahu harga minyak akan turun. Betul tak? Minyak tak turun, meter minyak ada turun. Meter minyak kereta, meter minyak motor turun. Tapi dalam ceramah dia, dalam convention sebelum dia jadi Perdana Menteri, bila wartawan tanya dia, Datuk Seri, kenapa Datuk Seri berjanji Datuk Seri tak boleh tunaikan untuk menurunkan harga minyak? Dia bagi tahu kita tak jadi kerajaan dan saya tak jadi Perdana Menteri, maka dia tak boleh laksanakan benda itu. Sekarang dah lebih daripada 8 bulan dia jadi Perdana Menteri. Ada tak ada, khususnya kawasan Padang Serai, kedai minyak jual harga RM1.5 liter. Ada tak ada? Yang tu bukan nama pembohong lah. Pembohong hidup sama panjang dengan wakput. Buka mulut bohong, tapi masalah dia tak buka pembohong. Mengiga pun bohong. Sebab tasbih dia hari-hari masa dulu makin tak jadi Perdana Menteri. Dah jadi Perdana Menteri, tak boleh buat pun apa yang dia janji. Dia cakap saja. Sebab itu rakyat Malaysia tak mau Perdana Menteri yang banyak bercakap tapi tak boleh buat kerja. Kita nak yang boleh bercakap dan yang boleh bekerja. Betul tak? Kemudian apa lagi dia janji dalam manifesto? Nak tumbuhkan jawatan kuasa untuk tangani kos sara hidup. Nak stabilkan harga barang. Betul tak? Barang makin murah atau mahal? Mahal. Tapi tak mana yang dia kata barang murah? Ada tak kau ni barang murah ke? Apa barang yang turun ke? Rokok daun? Kalau rokok daun turun? Habis maklum tu pun anggap rokok daun turun, dia esok rokok juga apa? Tak ada turun. Yang ada naik lagi. Gula pun naik. Beras 5 kilo kalau sebelum ni boleh dapat RM11.9, RM12.5. Sekarang ada yang naik sampai RM15. Betul tak? Jadi yang di mana dikatakan dia janji untuk turunkan harga barang, kawal harga barang, sedangkan depan mata kita tak ada barang pun yang turun. Hujan yang turun. Cik baik, alhamdulillah petang ni hujan rahmat turun. Janji macam-macam. Kemudian dilantiknya menteri
yang terlibat nak jaga keterjaminan makanan ni Mak Sabu. Kenal tak Mak Sabu? Naik jadi Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Nama sedap, Keterjaminan Makanan. Naik jadi Menteri Pertanian. Masalah pertama yang berlaku masalah telur. Betul tak masalah telur? Kita, negara kita ada lebihan telur 100 juta biji lebih. Kita ekspor ke Singapura. Kenapa telur tu tak dikurangkan ekspor, diapungkan di pasaran untuk stabilkan harga barang, harga telur? Tapi apa yang dia buat? Cara nak kontrol harga telur, dia pergi ke India, melawat tempat penternakan dan pengelaran telur. Dia pun pegang telur kiri kanan, pegang kat tangan ni kiri kanan. Hampa dia kubak telur dia, hampa dia gelak siapa? Kiri kanan dia pegang telur. Dia kata inilah telur yang akan kita bawa masuk ke dalam negara kita untuk menstabilkan kekurangan bekalan telur. Telur daripada India, negara India tu telur dia kecil, tak sama saiz dengan telur ayam tempatan. Jadi bila telur tu dah kecil, bila bawa masuk ke negara kita jadi mahal. Tak selesai juga harga telur, mahal juga telur sampai hari ini. Kemudian apa yang dia buat? Nak stabilkan harga makanan, dia pergi melawat ladang lembu. Tak apalah melawat ladang lembu, lawat pergilah. Kita dah ingat lepas melawat ladang lembu tu dia nak umum, kerajaan mengumumkan pengurangan harga daging untuk membantu meringankan beban rakyat. Rupa-rupanya dia pergi melawat ladang lembu, dia rabat belakang lembu. Malam tu saya ceramah dengan Tan Sri Anwar Musa. Saya tanya dia, Tan Sri, pernahkah menteri zaman UMNO dulu, menteri yang pergi melawat ladang lembu, dia rabat belakang lembu? Dia kata tak ada, tak pernah lagi dalam sejarah. Ini katakan menteri Pak Lawak bila jaga kementerian yang sepatutnya fokus kepada soal nak stabil harga barang, harga bekalan makanan. Lembu tu tuan-tuan sampai meleleh yak-yak bersemuk. Pujuk dia tak boleh cakap. Saya agak kalau kata lembu tu boleh cakap, mesti dia pusing belakang. Ni siapa lembu? Akukah dia? Lembu pun jadi masalah dalam berfikir, tuan-tuan. Tu antara dua perkara yang saya sebutkan. Kemudian apa lagi dalam manifesto? Dia kata jaminan hak untuk rakyat bebas menyatakan pandangan, kebebasan untuk bersuara, menegur apa saja benda yang tak betul. Hampa cakap lebih, hampa kena saman. Hampa cakap lebih, hampa kena panggil pergi balai polis. Betul tak? TikTok kita pun kita post benda-benda yang pasal menolak kerajaan pun dia sekat. Betul tak? Semua media-media sosial dia kawal. Jadi di mana yang dia katakan kebebasan hak bersuara diberikan kepada rakyat? Tak ada. Macam mana nak bagi kebebasan? Sebab dia tahu kalau diberikan hak betul-betul kepada rakyat, lagi cepat kerajaan ini akan bertukar. Betul tak? Macam tak mau tukar, nak tukar tak? Cakap macam tak mau tukar. Apa seronok kan duduk bawah jin tu? Apa seronok apa duduk lah. Kami semua nak pindah duduk Thailand dengan Ustaz Din. Teruk tuan-tuan. Masa pilihan raya Cikgu Man bertanding di Parlimen Padang Serai, Anwar Ibrahim buat kenyataan macam Cikgu Man sebut tadi. Dia bagi tahu dalam ceramah dia, dia kata dia ada bukti kita daripada Perikatan Nasional ini menerima duit dana perjudian untuk kempen. Betul tak betul? Kemudian malam tu juga selepas dia buat kenyataan, saya orang pertama yang buat report polis pada Anwar Ibrahim, minta polis siasat tentang dakwaan tersebut. Sampai hari ini polis tak siasat Anwar. Aku 2 kali dah kena panggil. Yang report disiasat, yang kena report tak siasat. Kemudian
Ingat, berhenti dekat situ saja. Mai dekat pilihan raya negeri ini, dia ada buat macam mana? Saya ulang. Saya ulang. Dia beritahu benda yang sama. Saya ada bukti kukuh. Perikatan Nasional terima dana perjudian. Tapi sampai sekarang, satu lek kertas pun dia tak boleh tunjuk kepada rakyat kata kita daripada Perikatan Nasional terima dana perjudian. Betul tak betul? Tak ada satu dokumen. Mana ada maruah seorang Perdana Menteri boleh keluarkan kenyataan begitu tanpa ada bukti. Tak ada maruah macam ni. Tak layak untuk jadi Perdana Menteri. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena buat sesuatu rakyat negeri Kedah ini. Kemenangan kita di negeri Kedah ini amat penting. Bukan sahaja untuk kita menobatkan Datuk Seri Sanusi kembali sebagai menjadi Menteri Besar sahaja, tetapi untuk pastikan hayat kerajaan dua alam ini dapat dihabiskan dalam masa terdekat. Boleh tak boleh? Boleh selagi main undi tak keluar. Ya, tapi saya tahu yang ada di sini semua semangat. Bila hujan pun sanggup main berpayung sampai ke belakang sana tu. Ada yang main ni kena bayar duit, dapat duit ada tak? Ada tak? Jawab kuat sikit bagi TV rakam. Ada ke tak ada? Tak ada tau. Kami tak ada duit judi. Duit rumah sewa dah. Pak Long tu kata duit rumah sewa dah. Tak ada. Tapi inilah semangat kita dalam Perikatan Nasional. Semangat yang tidak boleh dibeli dengan wang. Semangat yang tidak boleh digoyah oleh mana-mana pihak. Kerana kita niat perjuangan kita pertama kerana Allah SWT. Kemudian untuk perjuangan Islam ini. Sebab itu apa jua halangan yang mai depan kita, apa jua bentuk tekanan yang ada yang diberikan kepada kita, kita kena bulatkan satu tekad dan semangat untuk kita sama-sama pastikan bila sahaja diumum pada malam 12 hari bulan Ogos nanti, negeri Kedah kekal kepada Kerajaan Perikatan Nasional dan kesemua calon-calon kita yang bertanding di ke-36 Dewan Undangan Negeri ini menang dan dinobatkan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Kedah. Boleh tak boleh? InsyaAllah. Lagi. Okey. Baik, cukup setakat itu saja. Saya mohon ampun dan maaf andai ada salah dan silap. Nanti tuan-tuan balik ke markas masing-masing, balik ke tempat masing-masing, fokus kepada kerja. Kita ada lebih kurang 6 hari saja lagi sebelum kita sama-sama nak meraihkan kemenangan. Hati-hati dengan dakwah musuh, hati-hati dengan fitnah-fitnah yang akan dijaja dalam tempoh minit-minit akhir ini. Jangan kita mudah terpengaruh, jangan kita mudah terikut dengan agenda jahat mereka. Dan kita ingat satu, kita nak menang sahaja dalam pilihan raya ini. Dan kita nak MB yang kita sayangi terus memerintah negeri Kedah. Dan dia boleh laksanakan banyak lagi agenda-agenda demi untuk kebaikan, demi untuk pembangunan rakyat di negeri Kedah. Jadi cukup setakat itu sahaja. Saya mohon ampun dan maaf andai ada salah dan silap terkasar bahasa. Kerana yang baik itu semuanya datang daripada Allah SWT, yang buruk itu daripada Anwar dan Pudin. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Perikatan Nasional.